Salam sejahtera dan salam kasih sayang daripada saya, Angga Kentang, pembaca berita Angga Kentang hari ini. Saya amat teruja dengan kehadiran seorang insan Tuhan yang bernama Suraya, di mana semalam saya telah dapat berhubung dengan Suraya. Beliau adalah seorang kaki tangan CIMB dan beliau juga telah menjadi penganjur kepada seorang anak lelaki Cina yang kematian emak disebabkan kanser. Dan berita baik dibawa semalam oleh Suraya ialah beliau telah berjaya sponsor sebanyak lebih kurang RM30,000, di mana lelaki Cina ini telah tamat pengajian diplomanya. Yang best sekali ialah Suraya telah menawarkan satu internship bagi anak lelaki Cina ni di CIMB di bawah special project. Tahniah kepada Suraya kerana kamu telah menunjukkan lambang kasih sayang seorang anak jati Malaysia, tidak mengira perkauman agama dan pembatasan yang lain. Saya terharu dengan segala usaha jasa baik kamu untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada anak lelaki Cina ini. Tidak juga saya lupa ialah pihak Inti University yang memberikan diskaun kepada yuran pengajian anak Cina ini. Terima kasih pada Inti kerana kamu telah membantu apabila keadaan di mana anak Cina ini ditinggalkan oleh ayahnya dan selepas mak dia meninggal dunia. Dia terumbang-ambing di dalam ombak kerisauan, ombak ketidakketentuan, di mana beliau tidak ada jalan lain melainkan mendapatkan orang kata perkhidmatan daripada tim Angga Kentang. Dan setelah saya mempamerkan masalahnya di dalam sosial media, kita telah menarik perhatian Suraya, di mana Suraya telah pun memberi sponsorship sepenuhnya sebanyak RM30,000 kepada anak Cina ini dan berjaya telah orang kata tamat pengajian diploma. Bukan itu saja, Suraya juga telah menawarkan lagi sekali untuk pengajian degree, di mana lelaki Cina ini tidak enggan menerimanya kerana beliau kata sudah cukup bantuan daripada puan yang baik hati dan beliau hendak memulakan kerajaannya. Tetapi kita akan cuba untuk menasihat anak lelaki Cina ini untuk sambung belajar untuk degree beliau. Kes kedua pada berita Angga Kentang ialah semalam petang di Q Bistro, Putrajaya, Persin 15, saya telah berjumpa dengan satu lagi insan manusia yang sungguh menakjubkan. Beliau adalah seorang thoracic surgeon, pakar bedah jantung. Dan beliau memberitahu saya, beliau telah melihat senarai penungguan untuk bedah jantung lebih kurang 1,000 orang. Untuk makluman penonton semua, terdapat lebih kurang 100 doktor pembedahan jantung di Malaysia. Di dalam KKM sahaja, kita hanya mempunyai 20 doktor pakar pembedahan jantung. Tetapi dalam mengikut laporan ialah 18 doktor di bawah training lagi, di mana setahun kita boleh menghasilkan sebanyak 4 pakar jantung baru untuk bekerja di bawah KKM. Di dalam KKM saya dimaklumkan bahawa kita mempunyai hanya 20 pakar jantung pembedahan. Jadi yang pentingnya ialah 80 doktor pakar pembedahan adalah di dalam orang kata
institusi ataupun hospital persendirian. Sedih sungguh apabila insan Tuhan ini memaklumkan pada saya mengambil keputusan untuk bersama KKM kerana saya melihat senarai nama yang panjang itu. Sekiranya saya tidak membantu mereka, siapa lagi? Ini adalah selari dengan slogan kata kita, kalau bukan kini, bila? Kalau bukan aku, siapa? Inilah orang kata pengorbanan yang paling tinggi bagi seorang pakar bedah jantung untuk negara Malaysia. Beliau boleh saja keluar daripada KKM dan masuk dalam private service di mana beliau akan mendapat gaji yang amat lumayan. Tetapi beliau tidak sanggup meninggalkan anak-anak Malaysia yang memerlukan perkhidmatan beliau. Saya bagi thumbs up pada beliau kerana beliau adalah seorang pakar doktor yang sangat menakjubkan, yang mempunyai nilai kasih hati yang tertinggi kepada manusia. Saya juga bertanya dengan beliau, adakah gaji beliau memadai dengan apa yang beliau perlu? Dia kata, janganlah ditanya gaji kerana cukuplah kalau saya mendapat gaji sedemikian. Saya mengakhiri berita Angka Gentang dengan memberikan impak-impak positif, cerita-cerita yang positif kepada anda semua. Harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Sebelum saya beredar, ada 4 perkara yang saya ingin memaklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 1, apabila saya melihat doktor makan, dia akan potong roti canai dia kepada cebisan-cebisan kecil. Mengapa? Mudah dikunyah dan penghadaman yang baik. Tuan-tuan bayangkan kualiti tumbuh-tumbuhan hari ini, buah-buahan hari ini. Kualiti kita telah merosot. Kalau kita tidak mengunyah dengan baik, air liur kita tidak bercampur dengan enzim-enzim makanan yang kita makan, maka apabila kita turun ke dalam perut kita, dia susah dihadamkan dan nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam makanan tidak dapat dikeluarkan dengan sepenuhnya. Nombor 2, apabila kamu menjangkau umur 50 tahun, adalah lebih elok ataupun wajib kamu menjalani pemeriksaan jantung setahun sekali. Nombor 3, jalanlah apabila kamu mempunyai peluang. Jangan kamu naik lift atau jangan kamu naik motor atau kereta kalau kamu boleh jalan kaki. Kerana itu adalah exercise yang terbaik untuk jantung kamu. Satu lagi ialah apabila kamu bercakap dengan orang tua kamu, janganlah bercakap di meja makan kerana takut orang tua kamu tercekik makanan kerana muscle otot-otot mereka, orang tua adalah lemah. Apatah lagi kalau kita bergaduh dengan orang tua di atas meja makan dan mereka menangis, mereka mungkin akan tercekik. Saya juga ingin orang kata mengucapkan tahniah dan juga syabas kepada doktor pakar bedah jantung dan juga kepada Suraya. Sehingga kita jumpa di lain hari. Selamat menjalankan hidup sebagai rakyat yang patuh pada agama dan Tuhan dan bukan patuh pada politik ataupun saranan orang politik. Kita hanya menjawab dengan Tuhan semasa kita meninggal dunia dan bukan menjawab pada orang politik apabila kita meninggal dunia. Sekian,
Salam hormat daripada saya, Uncle Kentang.